Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Yang Hadrat Ilahi kerana pada hari ini saya diberi peluang untuk membentangkan sebuah tajuk berkenaan peran khalifah dalam menjaga kemaslahatan rakyat, berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengaplikasikannya dalam isu vaksin. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas isu yang amat penting dalam konteks tanggungjawab seorang khalifah, iaitu dalam menjaga kemaslahatan rakyat. Panduan utama bagi peranan ini boleh kita temui dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam juga menyarankan umatnya agar sentiasa mencari penawar kepada penyakit yang dihidapi. Kerana setiap penyakit itu ada penawar yang perlu dicari, diterokai dan dikaji agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat Islam di seluruh bumi ini. Kerana telah terdapat contoh teladan yang baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti firman Allah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Seterusnya, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud setiap penyakit itu mempunyai penawar. Apabila penawar penyakit itu menepati penyakit tersebut, ia akan sembuh dengan izin Allah. Hadis riwayat Muslim. Selaras dengan itu, pemimpin telah menjalankan amanahnya dalam menjaga maqasid syariah, iaitu yakni hifzun nafsi terhadap rakyat sesuai dengan garis panduan yang telah disepakati oleh jumhur ulama dalam hukum penggunaan vaksin. Majlis Mesyuarat Khas Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kemansaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-10 dan Mesyuarat Jawatan Kuasa Negeri Selangor kali ke-2021 memutuskan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus bagi golongan yang telah ditetapkan oleh kerajaan diwajibkan untuk mengambil vaksin COVID-19. Antara faktor-faktor yang dibenarkan oleh syarak dalam penggunaan vaksin ini ialah, yang pertama ialah sumber hendaklah daripada bahan yang suci dan halal. Yang kedua, jika tidak dapat dielakkan, vaksin dari sumber bahan yang haram dibenarkan atas dasar darurat yang diiktiraf oleh syarak. Yang ketiga, sekiranya terdapat pilihan, wajib memilih vaksin dari sumber yang halal. Ulama mengeluarkan hukum harus bagi penggunaan vaksin berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 'Alaihi wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaih." Maksudnya, sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan ke atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Surah Al-An'am ayat 119. Melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula daripada Abu Ad-Darda, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan juga ubat, serta Dia menjadikan bagi setiap penyakit itu ada ubatnya. Maka janganlah kamu semua berubat dengan sesuatu yang haram. Hadis riwayat Abu Daud. Seterusnya, antara peranan khalifah dalam menjaga kemaslahatan rakyat dalam mengaplikasikan vaksin COVID-19 ini ialah, yang pertama, pemimpin membuat keputusan yang strategik. Hal ini dibuktikan apabila penyediaan arahan dan keputusan strategik dalam membentuk dasar vaksinasi negara. Ini dapat membantu mencegah penularan wabak COVID-19 dari terus merebak. Yang kedua ialah, ianya sebagai penggerak utama vaksinasi. Pemimpin negara sebagai pendorong atau contoh utama dalam menggalakkan kesedaran dan kepentingan vaksinasi, seperti yang kita boleh ambil contoh apabila Tan Sri Muhammad Muhyiddin Yassin telah menjadi calon pertama dalam menerima suntikan dos vaksin COVID-19. Antara objektif program vaksinasi COVID-19 yang telah dilaksanakan ialah melindungi kumpulan yang berisiko tinggi. Hal ini dapat memastikan vaksin disampaikan kepada kumpulan yang berisiko tinggi seperti warga emas dan individu yang mempunyai penyakit kronik dalam masa 2 bulan. Yang kedua ialah menggalakkan penyertaan masyarakat dalam menerima vaksin COVID-19. Hal ini dapat dilakukan apabila mencapai kebolehcapaian komuniti dengan minima vaksinasi lebih daripada 80%
daripada populasi dalam masa 6 bulan. Ini dapat mengurangkan kes kronik dan kematian. Seterusnya ialah mengurangkan bilangan kes baharu. Ini dapat membantu dalam tempoh, kita dapat lihat apabila dalam tempoh 3 bulan selepas pelaksanaan program vaksin COVID-19 ini dapat membantu menyekat penularan wabak COVID-19. Yang terakhir ialah pemulihan ekonomi. Ini dapat mengurangkan daripada penularan dan membuka semula aktiviti ekonomi dalam tempoh setahun selepas mencapai kebolehcapaian komuniti melebihi 80%. Yang ketiga ialah antara langkah yang telah dilakukan oleh pihak pemimpin dalam mencegah penularan wabak COVID-19 ini ialah antaranya ialah komunikasi yang efektif. Komunikasi secara berkala dan jelas kepada rakyat mengenai pentingnya vaksinasi melalui pengumuman media massa dan platform sosial dalam menyebarkan tentang bahayanya wabak COVID-19 ini dalam usaha yang bersama untuk mencegah wabak COVID-19 ini. Yang keempat ialah pemantauan dan penilaian. Hal ini dapat menetapkan sistem pemantauan yang ketat untuk memastikan setiap langkah vaksinasi diawasi dan dinilai secara berkala. Hal ini mampu dalam kita sebagai slogan ialah kita jaga kita dalam usaha mencegah penularan wabak COVID-19. Antara isu-isu yang dihadapi oleh pihak kerajaan dalam melaksanakan program vaksinasi ini, yang pertama ialah cabaran kewangan. Inilah amatlah sangat penting kerana peruntukan dan pengelolaan sumber kewangan yang mencukupi amatlah penting dalam melaksanakan program vaksinasi ini. Kerana kos vaksinasi ini sangatlah tinggi bagi menampung seluruh rakyat Malaysia. Yang kedua ialah kesedaran dan kepatuhan masyarakat sangatlah penting bagi menjayakan program pelaksanaan COVID-19 ini kerana ia mungkin menjadi isu kerana akibat salah maklumat atau keraguan terhadap keberkesanan vaksin COVID-19 ini. Yang ketiga ialah kerjasama antara pihak kerajaan dan pihak swasta. Kesepakatan dan kolaborasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Kementerian Kesihatan mampu untuk mencegah penularan wabak COVID-19 ini. Yang keempat ialah infrastruktur dan fasiliti vaksinasi. Kelengkapan infrastruktur dan pusat vaksinasi yang mencukupi amatlah penting dalam menangani bilangan yang membesar dan memastikan keamanan serta kelancaran proses vaksinasi kepada rakyat. Ini sekaligus dapat memuaskan hati rakyat dalam menerima pencegahan penularan wabak COVID-19 ini. Sebagai kesimpulannya, sebarang usaha mencegah dan merawat penyakit COVID-19 ini adalah lebih ditekankan kepentingan dan keperluan. Sekiranya tidak dirawat dan dicegah, ia akan menyebabkan kemudaratan yang lebih besar terhasil daripada menjadi lebih meluas. Sedangkan kaedah fiqh menyebut la darar wa la dirar. Maksudnya tidak ada sebarang darurat dan tidak juga perbuatan membalas kemudaratan. Semoga penerimaan rakyat terhadap vaksin ini dapat membawa sinar baharu buat negara Malaysia dalam memutuskan rantaian wabak COVID-19 ini. Akhir sekali, marilah kita berdoa dan bermunajat dengan berharap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihindarkan daripada wabak COVID-19 ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.